yang dibuat. Kalau dulu-dulu lah. Sekarang pun ada juga. Tumis lah, tumis. Sebelum dia nak tumis, meniup. Jadi Kalau mana dapur kayu, sebab dia kata dulu. sekarang dah dipermudahkan sikit lah. Ada teknologi dia apa semua kan. Tapi masih ada orang lagi buat benda tu. Pasal apa? Orang kata pakai tu dia lagi sedap lah. Memblender. Alah saja je jawapan dia menumbuk. Itu dia jawapan dia. Menumbuk. Saja je. Kalau jawab tu menumbuk, lawak dia tak ada tu yang memblender tu. Betul lah tu. Okey, itu sikit kita boleh kongsikan untuk satu hari satu kata ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Sama Datuk Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum Abang Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Abang Datuk, topik dia masih lagi mencari persefahaman kan. Setiap orang ni didikan dia berbeza daripada kecil kan. Jadi bagaimana kalau kita tak dapatkan persefahaman supaya konflik dapat dielakkan dalam sesuatu keluarga ataupun organisasi. Saya sebut sebelum ini bahawa komunikasi penting. Satu lagi perkara yang penting untuk mengelakkan perbezaan kefahaman, perbezaan idea, tahap pendidikan yang berbeza adalah kekuatan dan kesabaran untuk mendengar. Kadang-kadang kita banyak isu konflik timbul bukan sebab kita tidak pandai, kita tak cerdik atau kita tidak ada kuasa bahasa, tetapi kita malas untuk mendengar. Kalau kita mendengar pun bukan untuk memerhati dan memahami. Kita mendengar untuk mencari kelemahan. Kita mendengar untuk mencari buah pukulan dan sebagainya. Benda negatif lah. Negatif. Jadi kalau kita tidak ada kuasa dan kemampuan untuk mendengar dan memerhati, konflik akan berterusan. Jadi kepada si ayah, si anak, suami dan isteri, pekerja dan majikan, kena ada satu kuasa yang baru, iaitu boleh mendengar dengan tekun, dengan teliti, dan juga boleh memahami dan memerhati apakah isu yang diperselisihkan, apakah isu yang diperbincangkan dan sebagainya. Itulah penting. Kalau tidak ada kefahaman, tidak ada komunikasi. Saya tengok banyak dalam organisasi, banyak bos dia tak suka dengar. Dia ambil kesimpulan yang cepat, cut the corner. Sedangkan itulah sebenarnya punca dan kunci kepada nak faham apa masalah sebenarnya. Kalau tidak boleh mendengar, tidak ada isu dapat diselesaikan. Jadi kekuatan mendengar itu perlukan kesabaran, perlukan rasa rendah diri dan sebagainya. Terima kasih Abang Datuk. Sama-sama. Rakan Inspirasi. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai 10,000 pertama dalam kelas online Okey Pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asal sekarang. Momentum. Wah. Mari Aim kita kongsikan fakta menarik Aim. Okey, ini cerita pasal Gareth Bale lah. Gareth Bale. Gareth Bale. Spurs. Yang dipinjamkan daripada Real Madrid. Okey, sebenarnya Real Madrid dia kalau ikutkan kontrak dia dipinjamkan sampai September. Lepas tu dia ada baki setahun lagi dengan Real Madrid. Sampai 2022. So dia cakap Gareth Bale berkata dia merancang untuk kembali ke Real Madrid musim depan. Ingat dia dah selesai kat Spurs. Bukan, selepas tempoh pinjaman di Spurs ni berakhir, dia nak balik ke Spurs, dia nak balik ke Real Madrid. Enggak tahu dia daripada mana. Tadi kata Real Madrid. Wales. Negara Wales. Captain lagi tu. Sebab dia ni kan dia 31 tahun tau, Jeb. Oh ya. 31. Lepas tu dia kan sekarang buat persediaan aksi kelayakan Piala Dunia kan. Menentang Belgium awal pagi Khamis ni. Mana kelayakan dah start main balik je. Start lah. Tapi macam Bale ni nasib dia dekat kelab tu macam tak diberi perhatian lagi. Yelah Dia kalau saya perasan kalau kat Real Madrid tu Gareth Bale. Kalau untuk kelab, untuk negara saya perasan Benzema mana main Perancis. Yelah. Padahal dia bagus tu. Kelab baik kat kelab baik tu. Kan. So kadang-kadang player ni kesian juga kan. Betul lah. Kalau kau memang bagus, orang tahu kau bagus tapi kau tak diturunkan. Betul lah. Beku. Betul. Beku lah. Benzema tu tak tersenarai masa World Cup tu. Agak kena Gareth Bale. Saya perasan. Pasal saya kalau pernah tegur kau? tak ada lah. Tapi kalau saya main game. Game tu saya memang ambil lah.
kena tengok nama-nama tu. Lawan dia apa semua kan. Yelah. Nak tahu dia posisi mana kan. Striker ni kan. Striker. Itu pasal itu. Kadang striker dengan wing ni dia lebih kurang kan. Kalau macam dulu orang sebut winger. Sekarang ni orang sebut striker kiri, striker kanan. Sebab orang pakai ni 4-3-3. Bila pakai 4-3-3 tu kan. Formation pun dah lain dah. Formasi tu. Formasi. Oh, cakap laju kalau macam biasa cakap tak, pasal biasa tengok. Tapi saya tak kerti guna. Dan kalau pilih tu kan dia ada formasi 4-3-3, ada 4-2-2 macam gitu. Biasa kan pakai apa? Saya main game, saya tak tukar lah benda tu. Tak tahu macam mana dia punya formasi tu. Ikut yang dah ditetapkan lah. 118 lah main. Okey, itu saja kita boleh kongsikan untuk berita sukan dia. Tukar bersama kami pagi di Sinar. Menyinari hidupmu, layan je. Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asad sekarang. Momentum. Wah, mari Jack kita kongsikan media sosial Sinar Jack. Di antara kita bertiga ni Angah di antara yang aktif Instagram Jadi saya ni nak cerita pasal Instagram Angah lah. Oh, kau cakap Instagram aku banyak benda. Panjang. Saya nak cerita pasal Instagram Angah tentang Angah buat ni lah Angah. Yang mana? Angah ni kalau buat review makan memang saya terliur lah Angah. Tapi yang peliknya Angah makan arnab Angah itulah. Anak perap tanpa tulang. Tak, Angah makan tu saya makan. Kau makan ni arnab? Jangan sebut nama lah. Diam-diam makan. Kalau dah makan tak kisah Kalau tak tahu tak apa. Angah makan Saya makan. Saya daripada kecil pun dah pernah makan dah arnab ni. Tapi masih lambat Biasa arnab laju. Tidur dulu. Badan tu kuku jauh. Tidur dulu. Tapi sedap bahasa ayam kampung. Ya. Saya jangan bagi tahu macam Rahim sama, jangan bagi tahu. Dah makan tak apa. Baru beritahu tu pun kalau dah makan kau bagi tahu pun dah mula terfikir pula kan. Terbayang kan. Tapi doktor sate ni pun sedap sate arnab. Yelah. Kadang ada orang tak makan tu disebab ada amis dia lah. Ada bau dia tak? Tak ada. Saya bukan apa terbayang dia main kat roller coaster tu. Biasa kan dia ada macam yang kau jangan keliru dengan hamster. Kau jangan keliru dengan hamster. Arnab jarang main benda tu. Tak ada. Tak ada kot. Bang arnab tu Arnab. Hamster tu. Hamster jangan makan. Tapi ada juga kan Arnab main benda tu kan. Bahaya je kalau tak ada orang guide semua dia makan. Yelah, aku rasa dia masuk kedai pet lah. Dia nampak benda tu. Tak boleh. Anak tak ada je. Anak tak ada main benda. Anak tak ada main benda. Hamster tu. Oh ya. Daripada anak memang dia tak main tu. Kalau dia cakap dia anak dia main kecil. Tak ada. Anak tak ada orang main tu. Benda tu tak ada. Okey, itu sikit boleh kongsikan untuk kijang makan. Sinar ya. Macam kijang rusa tu makan. Rusa pernah. Itu pun sedap juga. Rusa sedap. Rusa sedap. Pepper sedap. Tapi dah makan baru bagi tahu rusa. Okey, tukar bersama kami pagi di Sinar. Menyinari hidupmu, layan je. Muda Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mam, ni ada orang bertanya daripada Abdul Rashid bin Muhammad Noor. Dia tanya, adakah jatuh talak bila dilafazkan dalam keadaan marah? Okey, marah kalau ikut hukum asas, talak ni dia jatuh walaupun dalam keadaan marah. Okey, jatuh dalam keadaan marah. Kecuali talak ni yang tak jatuhnya tertidur, dia jadi gila sekejap. Lepas tu dia mabuk tanpa dia buat sendiri dengan, maksudnya bukan dia yang minum, maksudnya dia mabuk dalam keadaan dia dipaksa minum dan sebagainya. Itu kan. Tapi marah dalam mazhab Syafi'i, marah diambil kira sebagai sesuatu yang menjatuhkan talak. Cuma ada kaul-kaul dalam mazhab Hanafi sebagai contoh, dia kata marah yang dikatakan tak jatuh ni adalah marah yang melampaui batas sampai hilang kewarasan akal. Okey, hilang kewarasan akal, dia macam jadi satu orang yang luar biasa sampai jadi macam orang gila dah. Itu marah yang dimaafkan. Dengan saya, kita bukan kita nak tahu mana yang dikategorikan marah hilang akal dengan marah tak hilang akal ni, betul tak? Kalau kita lafazkan talak yang soreh, maksudnya lafaz talak yang clear lah, aku ceraikan engkau, aku talakkan kau, maka kalau kita tak tahu kita marah macam mana ke waktu itu, pergi rujuk dekat mahkamah buat keputusan, settle. Kalau dia kata jatuh, kita boleh nak rujuk semula ke, ikutlah. Kalau dia kata tak jatuh lah. Itu lebih selamat untuk menentukan
jatuh atau tidak, sah tak sah kita punya lafaz talak tu. Okey, terima kasih, Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Kelas online Roket Pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asad sekarang. Momentum. Wow. Kita ni kerja saat awal pagi, Im, je lah. Biasa Im bangun pukul berapa, Im? Saya pukul 4 lebih bangun lah. 4 lebih dah bangun, Im, Oh, lewat juga, Im, 4:30 saya siap mandi. Lewat juga. Macam saya pukul 2. Lepas tu tidur balik. Awal sangat. Kau bangun awal sangat. Lepas tu tidur balik. Tapi kalau nak kerja awal pagi ni, nak bangun pagi ni, dia kalau tak ada disiplin ni, tak boleh tau. Betul lah Kan? Sekarang ni lagi macam saya lah, mencabar tu apa tau. Seorang dah tidur. Jangan seorang lagi menangis. Seorang punya menangis tu, dia akan kejutkan yang dah tidur tu. Betul. Dia bergu. Tak, dia macam sini terjaga. Sini terjaga. Itu yang tak menang tangan tu. Dia berjangkit. Dia berjangkit. Nak cepat tu bawa macam anak aku bawa keluar dulu. Supaya dia jangan yang kacau lagi tu. jangan kacau kecil tu. Tapi ini satu benda pengalaman dan saya untuk saya lah, saya rasa dia buatkan saya happy lah. Momen lah. Momen. Tapi saya ingat lah dulu, untuk bangun pagi ni, saya ni telah diajar daripada kecil tau. Bapak saya didik saya macam gini tau. Dulu, kita adik-beradik, pukul 5.30 pagi mesti dah kena bangun. Pukul 5.30 pagi ni tak bangun aja, memang bagi air sampai. Simbah, Im. Kita ni tidur adik-beradik. Bapa tilam, lepas tu ada yang pakai kelambu. Kalau dia dah simbah dekat kita dah habis basah, mana tilam ni, kelambu ni semua kita kena kemas sebelum pergi sekolah. Yelah, kemas tidur lah. Kena sidai, kena lipat apa semua. Jadi bila dia buat selalu hari tu, kita dah macam kejap lagi ni kalau aku tak bangun 5.30 ni aku kena buat. Aku kena buat benda ni apa semua kan. Satu kerja kena kemas pula kan. Betul. Muka bengek kalau kena buat benda tu semua nak pergi sekolah. Yelah. Betul, kita aku adik-beradik ada turn. Hari ni siapa buka kelambu, hari siapa lipat ni. Aku hidup berkongsi. Okey, untuk meja bulat pagi ni kita nak buka topik pasal didikan yang mendisiplinkan anda. Macam saya tadi cerita pasal bapak saya dah didik saya macam tu untuk bangun pagi. Ada juga orang yang memang disebabkan bos dia garang, mendisiplinkan diri dia untuk datang kerja. Dia tahu bos aku garang ni pukul 7 sharp mesti kena sampai. Betul. Ada juga yang macam itu kan. Okey, jom untuk meja bulat pagi ni topik kita didikan yang mendisiplinkan anda. 0395432000. Tengok sekarang masih lambat. 01632200 pagi di sinar menyinari hidupmu, layan je. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai 10,000 pertama dalam kelas online Roket Pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asad sekarang. Momentum. Wow, untuk meja bulat pagi ni topik kita didikan yang mendisiplinkan anda. Silakan Fidaus. Kerja dekat Bukit Merah Letter Resort. Okey. Saya dah kenal ni lah bos baru saya ni. Lepas tu memang jarang gila lah. Mula-mula tu saya rasa macam takut. Macam orang duk tekan-tekan kita buat kerja kan. Yalah. Lepas tu elok kita dah berhenti kerja. Orang kata benda tu, disiplin tu memang bagus lah. Dia memang garang. Dulu saya buat kerja buffet macam keting, kat keting, angkat pinggan semua biasa bagian banquet kan. Angkat pinggan clear wah. Lambat sikit kena. Tapi bila kita dah dapat benda tu lah kali, bila kita dah kerja lain, macam ni patutlah kita punya disiplin tu boleh saya ke depan lagi mata kerja ni. Mudah nak cari kerja lain kan. Boleh digunakan untuk masa akan datang. Tapi awak bagian catering catering. Dulu saya banquet lah. Bahagian ni lah preparation untuk ni lah. Meja bila pinggan bagian event order kata senang datang lah Bukit Merah. Okay. So maksudnya boleh, awak ni jenis yang boleh buat angsa letak atas pinggan lah, guna tuala tu boleh lah. Tapi lah ni saya dah berhenti lah. Lama dah, masa 2015 itu. Dah berhenti lah. Tapi teringat kerja tu memang ada lagi lah. Yelah, teknik tu masih ada lagi lah. Sekarang kat mana? Betul. Saya kerja lembaga air perak dekat Pari Buntang. Pari Buntang. Jauh bidang tu, hotel pergi ke ni? Air dia kat mana lah? Dia cuci-cuci pinggan? Bukan, jabatan dia tu. Offer bagus lah tu. Okey lah, terbaiklah Fidaus. Terima kasih Fidaus. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana catering dengan banquet lain ni banquet tu memang bila orang dah dinner, kau banquet punya orang lah. Meja dia siapkan tu lah. Itulah aku cakap tu, letak angsa atas pinggan tu sekali lah tu. Tapi rasa aku kan dia buat tu dah siap-siap, dia tersusul je. Kalau tu angsa atas pinggan ada, dia guna sapu tangan tu. Jadi bentuk angsa. Betul. Letak atas pinggan. Kalau orang buat tanjak lah. Tanjak tu.
Itu dia kerja dia tu banquet lah tu. Tu banquet lah. Dia bukanlah semakan. Dia bahagian hias itu. Kalau dia kena part yang semakan, dia terlibat makan sama. Sebab itu di antara dalam banquet punya kerja lah. Kalau macam catering tu, dia jaga makan je. Ni tak ada. Susun meja berapa orang? Kita 500 orang. Meja nak kena tukar lain. Tu banquet lah. Member ada banyak sikit lah dia mengharapkan orang ada order dinner je. Banyak. Order dinner ke apa ke, nak pakai hall. Dia kena kerja lah. Okey. Okey, jom untuk meja pula pagi ni topik kita didikan yang mendisiplinkan anda. 0395432000 atau talian Sinar Digi 016-326-0000. Pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Pelanggan dan capai 10,000 pertama dalam kelas online Okey Pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asad sekarang. Momentum. Wow. Meja pula pagi ni topik kita didikan yang mendisiplinkan anda. Silakan Cik Zubir, apa cerita? Okey, dia daripada segi kebersihan dan cara bila kita nak makan kan. Sebab apa? Untuk saya ni dia tegas. Dia bawakan macam kata style dia kerja tu bawa sampai ke rumah. Sebab dia ni seorang instruktur Navy. Jadi bila sampah jatuh walaupun orang kata sebatang mancis ni, dia suruh saya dengan adik sempat orang ni angkat sebatang tu. Dia nak clean apa semua, dia nak angkat. Kita nak angkat macam mana 4 orang kan? Yalah. Betul kita angkat sikit-sikit tu. Okey, betul kita buang. Lepas tu yang satu lagi yang saya amalkan sampai daripada dulu sampai sekarang, cara makan dekat meja lah. Kalau kita nasi, kita nak ambil kuah, kita tak boleh ambil direct daripada sudu tu terus ke meja ke pinggan kita. Kita kena ambil pinggan, angkat kuah tu kita cedok. Dia tak nak tumpah. Faham. Kena rapatkan pinggan lauk dengan pinggan nasi. Tidak, masa tu juga dia sound. Bermakna saya dah disiplin untuk anak-anak turun ke anak-anak saya pun saya suruh dia ambil ni. Betul lah tu. Itu pun orang tua saya pun macam tu. Dia tak nak ada kuah-kuah tumpah tu. Kita rapatkan lah pinggan tu dengan pinggan lauk tu. Ambil jauh-jauh macam itu kan. Tapi orang tua kita sekarang membuat kita jadi orang lah, manusia lah. Betul. Kita punya manners kan. Akhlak kita. Kalau dia tak train kita pun tak lah kan. Betul lah tu. Tapi macam Cik Zubir sendiri sama tak macam pendidikan ayah Cik Zubir kepada Zubir, kepada Cik Zubir kepada anak, sama tak dia terapkan benda tu? Ada, saya terapkan anak segi kebersihan, segi cara nak makan. Betul. Apa semua. Pernah lah suruh anak juga angkat sebatang mancis 4 orang. Tak pernah. Kan dah tak zaman tu. Yalah, mancing tak pakai mancing lah. Kan dulu vacuum tak ada. Vacuum je lah. Angkat vacuum lah. Okey, Cik Zubir, terima kasih perkongsian pagi ni ya. Di atas meja makan dulu tu, kalau tengah makan berkicap mulut tu. Tak boleh. Sebelum bapak kita tengok dulu mak kita dah. Betul. Main mata dah. Jangan bapak. Tak bunyi lagi tu, bunyi tu dia macam buatkan orang lain tak selesa. Betul. Dia berdecak-decak tu bunyi kan. Lain lah buat review kan. Buat review lain nak. Betul lah yang sedap lah yang. Salah buka kot. Itu perlu, review perlu lah. Ada. Kita bunyi-bunyi tu semua ada. Hitam putih panggil bau nampak tempting. Tempting. Sedap lah yang. Awak rendahkan saya punya kelebihan kat situ ya. Tak apa, kalau Angan tak nak ambil halal, ambil duit. Okey, jom meja bagi topik kita. Budak tengok budak jadikan reference tu. Angan bunyi makan macam ni lah. Tak apalah. Kau ni buat konsep salah pula. Budak tu makan bunyi lah. Budak makan bunyi. Abang Angan boleh bunyi macam tu. Okey, jom. Didikan yang mendisiplinkan anda. 0395432000. Teruskan bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Telefon bini aku. Sabtu 1. Info di Facebook Najib Asad sekarang. Momentum. Wow. Meja bulat pagi ni topik kita didikan yang mendisiplinkan anda. Tengok je dekat WhatsApp kita, Jeb. Okey Ngah, ini Ngah daripada Daiz. Dia cakap Ngah, dia ingat lagi Ngah pesan mak dia. Kalau lagi kerja, helmet jangan lupa terlangkup kan. Hujan. Takut kalau hujan. Betul lah tu. Sebab dia ni daripada mak dulu. Mak dia pesan. Dia ni daripada dulu.
Rasa dia pernah bawa mak dia ni kat pasar ke hujan. Tak tahulah. Mak je naik pakai. Mak dia kena tu, mak dia teringat tu. Atau pakai helmet kalau dah kena hujan, nak keringkan dia lambat. Kalau pakai tu jadi busuk nanti. Betul lah tu. Jadi mak dia selalu pesan kat anak dia. Anak dia ni kan jadi lupa. Macam mana kisah apa? Yelah, dia terdedahkan. Bila dia masuk, dia apa ni, pakai terus? Dia lepas hujan tu? Bila dia pergi nak kat motor tu, tengok dia dah bertakung. Habis dia cakap macam mana kan, benda nak balik, nak tak nak dia pakai. Tak buang air dulu. Dia tak tahu ke apa. Yelah. Dia kata nak dia pakai. Dia pakai juga kan. Dia berspan lah tu kan. Lele-lele. Benda bertakung. Yelah. Benda dah bertakung betul. Ui, terasa macam pakai aquarium tau. Patut buang lah dua air tu kan. Bawa pakai. Tapi dia macam tak ada pilihan. Takkan tak buang air tu? Dia nak balik. Dia balik. Buang je lah itu, patut pakai je lah kan. Nak balik. Dia nak balik. Nak tak nak dia pakai. Tak kira macam mana dia terkejut. Dah orang cakap dia ni bawa balik Bloomberg ke? Tak diamond berpeluh. Macam helmet kawan saya tu memang mahal kan. Dia kan biasa kan Angah tahu kan, apa orang panggil visor. Visor boleh buka atas bawah kan. Dia pusing. Visor tu pusing. Ui, boleh macam sliding door. Dia pusing. Macam mahal Dia punya visor tu pusing. Dia pusing leka main tu. Aduh, okey lah. Apa pun mendisiplinkan diri kita ni baik Yelah. Kita akan jadi teratur, tersusun. Betul. So ni yang benda kita kena terapkan kepada anak-anak kita besok. Betul. Ya. Okey, itu sikit boleh kongsikan untuk meja bulat pagi ni ya. Tuan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Momentum Internet tarik lebih ramai pelanggan dan capai 10,000 pertama dalam kelas online Roket Pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook dan Pasar sekarang. Momentum, wow, kita ada Pakcik Nasir Lemak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pakcik. Good morning. Mana ada semua kemas ya hari ni ya. Kemas. Inilah Pakcik topik pagi ni Pakcik. Ya. Ada tak didikan yang boleh mendisiplinkan Pakcik? Adalah, dulu bapak Pakcik selalu pesan Pakcik kalau masuk rumah orang jangan turun ke dapur. Betul tu. Yelah, betul tu Pakcik. Jangan macam kau ni tak makan. Betul. Jadi itu memang Pakcik ingat sampai sekarang. Kau masuk rumah orang jangan terus meluru ke dapur. Betul lah tu. Kita tak makan tak apa, tapi jangan apa ni kata orang tu nampak tak manis. Tak ada adab. Iyalah. Betul lah tu. Setuju. So adalah satu rumah kawan ayah Pakcik. Dia pula kebetulan rumah dia dapur kat depan. Habis. Jadi terpaksa Pakcik lalu belakang. Lalu belakang. Janji yelah, rumah sekarang design ada dapur depan. Dapur depan. Sebab dia kata senang untuk orang hantar gas. Sebab itu rupanya. Jadi Pakcik memang kona ke belakang tu. Habis tak tegurnya. Dia tak tegur. Dia tak tegur lah. Cuma bila dia cakap kenapa ikut pintu belakang, ayah kata jangan masuk terus ke dapur. Ayah pesan tu. Lepas tu Pakcik tu jawab, cakap dengan ayah kau ni rumah aku bukan rumah dia. Kau jangan suka ikut pintu dapur ni. Ikut belakang apa menai sangat. Tak pula nak buka pintu belakang semua tu kan. Tapi itulah yang Pakcik memang daripada dulu lagi ayah Pakcik ajar. Itu yang kadang kita teringat balik zaman kita susah tu, rasa macam ya Allah. Pakcik kita teringat masa kecil lah. Ayah Pakcik paling marah Im. Kalau kata macam orang tengah nak makan apa, kau ngending-ngending main kat rumah orang, balik rumah. Tapi bila kita dah besar jadi bapak ni baru kita tahu kita sebenarnya tak sampai hati kalau tengok anak kita cuma tengok orang lain makan je. Sebab tu kita suruh dia balik. Sebab tu sebab kita tak nak dia macam dapat tengok orang makan je. Betul. Itu sebab pula menengoknya. Yelah. Okey Pakcik, terima kasih banyak cerita lagi Pakcik. Yelah. Very very interesting. Hari ni Pakcik memang serius sebab Pakcik rasa macam Pakcik mengimbau pesanan. Ada hari-hari yang kita kena, tak bukan semua hari nak lawak je Oji. Tak ada. Tapi ni adab semua. Ni adab ni penting. Adab bukan satu benda yang boleh diketawakan. Betul. Allah Akbar. Terima kasih Pakcik untuk hari Pakcik ya. Baik, kita jumpa besok pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Tambah dalam kelas online Roket Pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asad sekarang. Momentum. Wow. Okey, borak jalapan pagi ini kita akan bersama dengan Cik Junaidatul daripada LHDNM selaku eksekutif hasil kanan Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Assalamualaikum Cik Jun.
Waalaikumsalam Angah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput kami. Ya. Game Pagi Sinar pagi ni. Betul tu Cik Jun. Kita orang ni Cik Jun bila dengar LHDN je, aduh, kecut perut Cik Jun. Cool semangat. Padahal tak ada buat apa salah pun. Bayar. Tapi dia macam automatik dia rasa gemuruh tu Cik Jun je. Nak tanya pun takut. Nak tanya pun takut soalan makan diri. Ya. Okey. Cik Jun, kita nak tanya berkenaan dengan e-filing e-filing. Jadi setiap orang yang bekerja ni dia patut melaporkan pendapatan mereka secara e-filing ke sekarang ni Cik Jun? Ya, sebenarnya kalau diikutkan semua yang mempunyai pendapatan tertakluk kepada e-filing. Yang mana kita fahamlah yang ada pendapatan ni sama ada melalui penggajian mereka ataupun melalui pendapatan perniagaan. Biasanya kita akan lihat dari segi jumlah gaji mereka ataupun jumlah gaji tahunan, iaitu sekiranya mencecah 34,000 selepas tolakan EPF. Jadi kita dah anggap sebagai mereka adalah layak untuk dikenakan cukai dan biasanya majikan akan buat potongan PCB lah. Tetapi kalau untuk individu yang selain makan gaji, tak kiralah pendapatan apa yang mereka terima, sama ada pendapatan perniagaan ke ataupun sebagai contoh sekarang ni ramai yang dah jadi influencer, famous ataupun yang terlibat dalam ekonomi gig. Kita panggil ekonomi gig ni adalah individu-individu yang mungkin tertakluk pendapatannya di luar yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi sekiranya mereka mendapat ataupun memperoleh pendapatan dah tertakluk kepada percukaian dan mereka perlu mengisi borang cukai melalui e-filing. Mungkin ada yang baru nak menggunakan cara e-filing kan. Kalau saya ringkasnya boleh Cik Jun terangkan macam mana kita nak gunakan sistem e-filing ni? Okey, sistem e-filing ni. Pertamanya, seseorang individu tu perlu memastikan mereka dah ada nombor cukai ke belum. Jadi sebagai contoh, kalau macam Angah, Jeb dan juga Rahim dah ada nombor cukai pendapatan, jadi tidak ada masalah. Kita boleh terus gunakan sistem e-filing. Tetapi kalau untuk individu yang belum ada nombor cukai, kita galakkan untuk mereka mendaftar terlebih dahululah. Jadi pendaftaran ni boleh dibuat melalui online yang kita panggil sebagai dalam sistem e-daftar. Yang mana kalau boleh pergi ke website lembaga hasil, klik sahaja kepada My Tax. Jadi di bawah My Tax tu semua perkhidmatan easy hasil ataupun kita panggil semua perkhidmatan online lembaga hasil ada di situ. Dan apabila kita dah selesai dengan pendaftaran nombor cukai, jadi barulah kita akan pergi ke bahagian e-filing ni. Okey, untuk mungkin kalau boleh saya kongsilah sebab ramai orang faham bahawa e-filing tu satu sistem, tetapi sistem apa sebenarnya? Jadi sebenarnya e-filing ni sistem penghantaran borang. Yang mana untuk akses ke sistem e-filing, seseorang individu tu perlu kita panggil sebagai daftarkan PIN number. Jadi untuk tujuan itu, mana kita kena dapatkan dulu PIN e-filing ni. Yang mana PIN e-filing ni buat masa sekarang boleh saya katakan dalam musim PKP dan juga PKPB yang kita masih lagi ada sekarang, kita ada tawarkan melalui online, iaitu boleh masuk ke website lembaga hasil, pergi dekat bahagian maklum balas, klik sahaja maklum balas pelanggan tu, dan after that klik kepada permohonan, yang mana di situ akan ada satu bahagian untuk permohonan nombor PIN e-filing. Yang mana kalau ikutkan individu yang memohon perlu isi satu borang. Kalau di dalam istilah borang tersebut kita panggil CP55D. D untuk Denmark, ya. CP55D. Lengkapkan borang tersebut, sekalikan dengan dokumen pengenalan kita dan boleh hantar terus melalui borang maklum balas tadi. Tapi Cik Jun, kalau tengok pada penerangan Cik Jun ni tadi ni, macam kalau kita handle sendiri tu jadi rumit. Jadi boleh tak kalau Cik Jun sendirilah pandangan Cik Jun, adakah lebih elok kita gunakan tax consultant? Lebih proper lagi. Tapi Cik Jun, soalan dia tadi Cik Jun jawab selepas ini ya Cik Jun, ya. Okey. Alright, tengah bersama kami bagi di Sinar. Menyinari hidup. Layan je. Jangan recap nanti je. Okey, jom. Momentum. Wow. Borak Jalapan, kita masih lagi bersama dengan Cik Junaid Datul, selaku Eksekutif Hasil Kanan Jabatan Hikmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Silakan Jeb. Itulah Cik Jun, saya nak tanyalah Cik Jun, sebab saya ni di antara orang yang bayar cukai lah. Jadi kadang-kadang bila saya bayar tu, kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa lagi yang tak kena ni? Ada je benda yang diminta kan. Maaf je Cik Jun je. Jadi Cik Jun sendiri selaku orang LHDN, Cik Jun prefer untuk orang-orang macam lupa, kadang dah ni kan tak ingat,
Cik Jun rasa Cik Jun prefer untuk kita ni kena ada tax consultant ke ataupun kita uruskan sendiri lebih elok? Untuk individu yang saya faham lah, macam Jeb, Angah, Rahim, orang yang boleh katakan sibuk sepanjang masa, jadi boleh dibolehkan menggunakan tax consultant yang ada. Tetapi kalau sebenarnya kalau tanya saya sebagai pegawai lembaga sendirilah, pegawai lembaga hasil, sebenarnya dari segi kemudahan yang kita dah sediakan sekarang melalui e-filing ataupun ada yang datang ke tempat kita di mana-mana cawangan, dan kalau boleh datang ke cawangan file cukai sendiri, sebenarnya pegawai kita pun boleh bantu. Dan apa yang pembayar cukai perlu buat hanyalah menyimpan segala receipt, documentation, simpan dan buatnya secara teratur. InsyaAllah benda tu kita boleh buat sama-sama. Lebih elok kita sendiri Ya, Cik saya. Okey. Kalau macam Cik Jun, dia punya tempoh untuk kita melaporkan pendapatan secara e-filing ni bila? Okey. Kalau untuk e-filing, macam saya katakan tadi, e-filing adalah untuk hantar borang. Ya. Kalau diikutkan siapa yang hantar borang, untuk e-filing kita mula 1 Mac. Ya, untuk tahun taksiran 2020 kita mulakan 1 Mac 2021 sehingga 30 April 2021. Tetapi untuk e-filing biasanya kita akan bagi tambahan masa sebanyak 15 hari sehingga 15 Mei 2021. Cik Jun, saya nak tanyalah Cik Jun, katanya kalau kita punya file ni, kalau kita kadang-kadang kan sekarang kan orang yang meniaga kecil-kecil, enterprise apa semua kan, katanya selagi tidak sendirian berhad, enterprise ni disekalikan dengan individu punya file, betul ke? Dia macam ni Jeb, sebenarnya saya boleh katakan enterprise dan juga sendirian berhad, dia adalah entiti yang berbeza. Ya. Yang mana kalau untuk sendirian berhad, biasanya individu yang mempunyai syarikat sendirian berhad, syarikat tu dia adalah entiti cukai yang berbeza. Yang mana segala pendapatan ataupun segala keuntungan tadi kita akan boleh katakan declare di bawah syarikat. Itu adalah file cukai syarikat lah, yang bermula dengan C. Tetapi untuk enterprise, segala keuntungan, pendapatan, malah kerugian perlu dilaporkan ke atas pemiliknya. Contoh kalau Jeb ada enterprise, jadi sebenarnya pendapatan tu semua akan dilaporkan atas pemilik, iaitu Jeb. Tetapi jangan bimbang, macam saya katakan tadi, segala perbelanjaan yang boleh kita tolak untuk tolakan cukai pun boleh dibuat bersekali. Ditolak di situ siap-siap, then laporkan kepada lembaga hasil. Jadi kita akan tengok atas entiti apa. Menjawab soalan Jeb, enterprise adalah atas pemilik, iaitu individu. Tapi untuk syarikat, di atas syarikat tu nanti. Okey, untuk borak jalapan kita akan terus bersama dengan Cik Junaid Datul, merupakan eksekutif hasil kanan Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan topik kita langkah mudah melapor e-filing. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Kelas online Roket Pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Hassan sekarang. Momentum. Wow. Borak jalapan kita masih lagi bersama dengan Cik Jaina Datul, selaku eksekutif hasil kanan Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan topik kita langkah mudah melapor e-filing. Junaid Datul lah. Junaid Datul. Cik Jun, saya nak tanya Cik Jun lah, Cik Jun. Yelah, kadang-kadang kita ni ada yang degil. Malah lah aku nak declare. Malah lah aku nak bayar kan. Tapi bila kena penalti tu baru kita terasa tahu aku bayar lah. Macam mana kiraan penalti dia ni Cik Jun? Sebenarnya dengar cerita kalau tak bayar berganda-ganda penalti, persen yang kita kena atas penalti tu. Betul, kalau dari segi penalti memanglah ada, boleh dikatakan mengikut kesalahan-kesalahannya. Sebab kalau untuk individu macam kita tertakluk kepada 2 perkara, iaitu satu adalah pelaporan borang cukai, yang mana kita lapor segala pendapatan kita dalam borang cukai. Yang kedua adalah melibatkan bayaran cukai. Jadi kedua-duanya adalah perkara yang berbeza. Ya. Jadi kalau untuk saya sebutkan dari segi kadar kesalahan, penalti berapa-berapa tu, saya boleh katakan sebab dia adalah berbeza-beza. Ya. Jadi kalau contohlah, kalau kata hantar borang ni, kalau kita hantar lambat lebih daripada due date dia, ada yang 15%, ada yang berapa persen dan sekian-sekian. Boleh masuk ke website www.hasil.gov.my, tekan sahaja dekat individu dan juga bahagian kesalahan dan penalti, ataupun bahagian perundangan kesalahan dan penalti, ada di situ. Cuma apa yang saya nak terang hari ini ataupun saya nak share dengan semua, jangan bimbang berkenaan penalti selagi anda menjalankan tanggungjawab anda.
anda, insya-Allah benda tu mungkin tidak akan menyintas dalam hidup kita. Itulah Cik Jun, nak tanyalah Cik Jun, kadang-kadang ada juga keluhan yang kata macam kenapalah yang diganggunya orang yang bayar cukai, yang tak bayar cukai tak cari pula, yang bayar ni pula ada je yang tak puas di mata dia orang, ada je yang katanya tak sempurna dia punya apa tu bayaran dokumen tu. Macam mana tu Cik Jun? Betul. Kita di peringkat LHDN kita boleh buat penguatkuasaan. Tetapi sebelum penguatkuasaan kami sangat mengharapkan kesedaran pembayar cukai sendiri. Maksud saya setiap individu mengetahui dan memahami tanggungjawab mereka kepada negara. Ya, apabila benda ni disematkan dalam diri, insya-Allah saya boleh katakan semuanya menunaikan tanggungjawab. Jadi penguatkuasaan tu tidak akan dijalankan secara menyeluruh. Ya, maksud saya bergantung kepada macam Jeb kata tadilah, kalau dia ada gil ke kan, barulah kita panjangkan kepada individu yang berkenaan. Contoh untuk individu yang makan gaji seperti kita, ya, majikan dah buat potongan siap-siap untuk tujuan potongan cukai bulanan. Sebab kita faham PCB adalah tujuannya untuk mengurangkan beban seorang pembayar cukai bagi tujuan membayar cukai secara banyak ataupun kita panggil secara bulk. Ya, jadi bila kita dah buat ansuran setiap bulan, jadi kita dah dapat anggaran sebenarnya berapa cukai yang perlu dibayar. Tetapi menjawab soalan Jeb juga, sekiranya individu ini tidak tertakluk kepada PCB, contohnya peniaga ataupun macam kita cakap tadilah, contohnya dari segi Insta famous, ya, sekarang ni ramai kan yang jadi influencer, ataupun jadi peniaga-peniaga yang mungkin mereka rasa tidak tertakluk. Dan ini juga saya panjangkan kepada mereka-mereka yang tertakluk dalam gig ekonomi, yang saya katakan sekarang ni gig ekonomi adalah satu trend yang terkini, yang mana individu semua boleh dapat pendapatan melalui pelbagai sumber. Maksudnya berbalik pada pendapatan 30,000 ke atas tu memang automatik dah dikenakan cukai 34,000 selepas tolak EPF, ya betul. Tetapi kalau untuk individu yang tidak tertakluk kepada penggajian, sebenarnya apa saja pendapatan kita terima, semuanya tertakluk pada cukai. Okey Cik Jun, kami nak ucapkan terima kasih banyak atas perkongsian untuk pagi ni, terima untuk topik kita melapuk e-filing. Terima kasih banyak Cik Jun. Banyak penerangan yang kami faham. Cik Jun, terima kasih atas penerangan Cik Jun. Nanti saya apa-apa nanti jumpa Cik Jun ya untuk penerangan, untuk rujukan. Okey Cik Jun, terima kasih Cik Jun. Terima kasih atas perkongsian. Assalamualaikum. Okey, pagi di Sinar menyinar hidupmu, layan je oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai 10,000 pertama dalam kelas online roket pemasaran Momentum edisi khas ejen pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, sekarang kita bersama dengan pemanggil terpantas pula untuk pemenang kami KMBs. Okey, kita bersama dengan Fahira. Hai Fahira. Ya, saya. Fahira, awak berniaga apa? Oh, saya buat kek, cookies, kek raya pun ada. Wah. Oh, best. Dah dekat dah ni lagi 20 hari bulan puasa ni. Ya betul, mana ambil order dari sekarang. Sekarang ni kalau kek yang biasa orang order yang famous sekarang ni, kek apa? Kek macam-macam kek ada. Dia orang banyak custom make kek birthday lah, kek tarik duit tu. Yelah. Kek surprise macam tu lah. Itu duit kalau diorang tu, duit awak ke duit diorang Oh, kan. Duit dia orang lah. Oh, duit dia orang lah. Dia dah siap-siap lah. Order kek 120 bagi 300 mana datang untungnya. Okey, sekarang ni kalau ada orang nak tengok awak punya kek atau cookies ni, boleh tengok kat mana? Instagram ke kat Facebook ke? Ada kat Instagram pun ada, Facebook pun ada. Kalau ada kat Instagram boleh layari cutekies.my. Okey. Apa tu? cutekies.my. Cute. Cute. Okey. Kalau Facebook? Kat Facebook, Cute Kiss. Sama juga? Sama juga. Awak buat sendiri ke ataupun ada staff? Adalah, masa ni seorang staff. Bantu lah. Hot sale apa? Hot sale separate dengan tak nanas. Pengantar macam mana? Satu Malaysia? Buat masa ni kami dah Ipoh lagi. Sebab kami lagi R&D untuk hantar post kan. Kalau takut pecah kan. Ya betul lah. Bubble kena pakai tu. Bubble tu. Pakai tu. Nak kuih semprit tu. Okey, ada tak nombor telefon yang direct? WhatsApp ke? Kalau dah nak order kuih dengan awak ni? Boleh 012 Okey 444 3700. 012-444-3700 ya. Okey Fahira, semoga perniagaan awak terus maju ya. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngah kalau kuih raya favorite apa nak tahu Kalau saya satunya kuih tart
Kuih tart. Satunya kuih tart. Lepas tu ada satu kuih yang lagi. yang paling. Kalau yang paling maknanya dia satu tu je. Dia tak ada macam ada satu ni. Oh, kuih tart. Saya zaman dulu mesti nak cari tart juga. Tak ada nas itu memang kena cari yang betul-betul dah. Kena yang betul tu baru sedap. Betul. Dia kalau boleh dia punya apa tepung dia tu. Jam. Tepung dia tu dia macam ada bau-bau butter sikit. Betul. Dia tak banyak tapi dia ada butter sikit. Telur. Dia kena ada bau tu. Betul. Bau sedap. Tengah tu kadang orang lebih suka dia punya biskut tu daripada jam tu. Betul. Dia punya rapuh tu kan. Dua-dua dia ada rasa. Terbaik lah. Baik, teruskan bersama kami pagi di Sinar. Baju raya lepas ni. Baju Melayu. Baju Melayu nak tempah sebab semangat tu Angan dah ada. Tak kuih tart dalam baju. Tak ada tak. Semangat bila lepas dengar. itu kuih tart tadi. Menyinari hidupmu. Layan je. Mak raya kan Ya, of course. Dan pada 27 Mac 2021. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Sekarang kita bersama dengan pemanggil terpantas untuk betulkan liring sinar. Dan jika ada rezeki dia menang RM200. Dengan Hafizah. Hai Hafizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafizah, buat panggilan dia pada mana? Kenapa kau? Daripada Seraya. Dia jawab lah. Daripada mana? Selayar. Tercekik kan. Hafizah dah pergi ke story ni IG? Dah tengok dah? Sudah ya. Umur berapa Hafizah? Umur jawapan tu 31. 31. Muda lagi. Muda lagi. Tak kerja lagi ni? Work from home. Work from home. Anak-anak semua dah bangun dah tu? Dah semua. Alhamdulillah. Syukur. Okey, sampai situ je tak payah lebih lagi. Okey, Hafizah, saya akan bagi 15 saat untuk anda menjawab ya. Okey, 15 saat bermula dari sekarang. Timbulkan. Apa lagu dia Dia nyanyi sedap. Apa lagu apa? Aku jangan Wings Sangsi. Hafizah. Jawapannya? Yes. Tahniah lah Hafizah. Rezeki awak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Timbulkan sangsi. Narayang. Tahniah lah Hafizah. Jangan letak dulu telefon tu je. Nak ambil detail. Okey. Okey Hafizah. Tahniah. Senang je, mudah lah kan. Iyalah. Okey kan, Okey. Kalau saya nyanyi ni apa yang tak ada? Okey, cantik. Okey lagu BPR Okey. Telah ku saring kesangsian yang dulu telah kau persoalkan. Kau perangkapku dari katamu cintaku dongengan. Apa dia? Ni kalau kau nyanyi habis satu album aku tak dapat jawab ni. Yang tak ada. Yang tak ada. Tak ada yang tak ada. Ada. Ya. Dekat mana? Teka lah. Masalahnya saya jarang dengar lagu tu. Oh lah, nak lagu yang tahu lah. Lagu yang tahu lah. Cakap lah lagu yang tahu. Okey, lagu Angan ni suka lagu lama. Okey. Jadi saya main lagu ni Apa ni? Bintang jangan kau menangis, bintang. Lama lagu ni. Apa? Sabarlah, lagu lama lah ni. Bintang jangan kau menangis, bintang jangan kau bersedih. Ingin sampai ingin tu. Oh, budak kacamata lah. Betul. Saya tak tahu Aib. Tak tahu. Jawapannya adalah kutak. Oh ya. Ku tak ingin. Okey. Yang hilang kutak. Kutak. Okey, besok kita jumpa lagi Tengah bersama kami pagi. Di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Asadok sekarang Momentum. Wow. Fakta menarik. Mari kita kongsikan Aib. Ini fakta dia pendek Oh, ya? Boleh buat sendiri kalau tak percaya. Apa tu? Ni dia beritahu lah melalui Malas web ni. Jangan malas. Jangan tu. Senang aja. Panjang telapak kaki dengan lengan sama. Panjang telapak kaki Lengan. Dengan lengan. Sampai ke mana lengan tu? Telapak kaki. Tak lah. Tapak kaki kita katalah kat saya. Lengan mana lengan? Lengan sini.
Sini lah lengan. Daripada bahu sampai ke siku tu lengan. Siku lah. Oh, sampai ke pelepat ni lah. Pelepat ni. Kaki. Sama panjang. Sama panjang. Kejap, try sekejap. Try sekejap. Susah, Meh. Angah bagi lengan Angah. Tak boleh. Masing-masing punya. Masing-masing sebab tak tahu, tengok Angah macam rasa nak tapak. Ambil lengan dah lah. Oh, ya ke, Meh? Itu. Oh, ni fakta, ya, Meh? Fakta. Tapi saya rasa ini first time saya tak percaya lah. Sebab saya tengok lengan saya, tapak kaki saya, panjang lengan saya lagi daripada tapak kaki. Sama sebenarnya. Kau nampak macam tu je, tapi bila kau ukur dengan jengkal, sama je. Ya. Esok saya pakaikan dia kasut lah. Lengan kau. Lengan. Sama. Tengok apa yang berlaku. Tak ada pakaikan baju kaki kau. Sama je. Terbalik. Ada macam ni, ukur. Tapi ada kiraan dia lah. Ramai tengah mencuba ni nak kereta. Ramai tu. Ramai tengah mencuba lah. Memang ada berhenti lah. Kena berhenti lah. Berhenti lah, jangan bawa kereta. Nanti boleh cuba. Tapi Angah kalau buat baju Melayu, lengan Angah nak fit-fit tak? Angah nak suka yang memang... Tak, saya suka fit sikit. Oh, suka fit sikit. Saya tak suka yang macam globo-globo. Globo. Bila dia fit. Globo, orang panggil globo, kedobos kan? Banyak, tapi kalau biasalah dia ni kita pada kecil memang globo. Globo. Angah suka yang fit. Ada suka yang fit sikit. Bila fit tu nampaklah kita nampak macam terletak kan. Ada tempah dah baju. Belum lagi. Okey. Saya dutakan tahun ni kan. Iyalah, tak payah tempah. Baru lain tak nak tanya Angah. Ada benda lain pula. Rezeki lah kan. Yang satu tanya tu dah tak ada dah nampaknya. Okey, tunggu bersama kami bagi akan aku bawa kau ke mana saja. Terima kasih ya. Menyinari hidupmu. Jangan begini last minute Rawang. 2021. Info di Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, saya perasan gambar Aim pergi main golf tu. Main golf. Gambar. Bila? Gambar Aim. Semalam saya perasan ada kawan kita post gambar tu. Wah, Aim golfer sekarang. Aim golfer. Lepas tu nampak Aim dia memang tu terbayang TJ Holding tu. Cerita TJ Holding orang kaya. Angah memang tak nak try main. Saya Yelah keluar rumah pun susah kan. Awak faham lah kan. Lama nak main kau. Kalau dapat pergi dapur tu aja. Tapi nak tanya Aim lah, dia lebih kurang saya perasan macam 8-9 orang. Mana sekali game tu 8-9 orang tu. Tak ada lah. Kalau ramai dia orang gelecek. Kalau ramai satu flight 4 orang. Dia panggil flight. Dah panggil flight. Dah tahu dah dia punya perkataan flight. Check in kau berapa? 4 orang je Im Satu flight 4 orang. Biasanya kalau dah start main tu dia berapa lama Im? Kalau main golf tu tengok 9 hole ke 18 dia sebut nama-nama. Ini semua orang ada company ni kalau sebut benda je ni. TJ Holding. Menara apa bang orang panggil biasa tu? Aduh lupa. Ada kalau dalam drama je bukan. Kalau dalam drama je mesti orang sebut benda tu. Apa lupa. Kononnya macam kaya lah. Holding apa Holding lah macam itu lah. Oh dia makan masa Im kat kalau kata 9 lubang tu 2 jam 3 jam. Ada lah, sejam lebih lah. Sejam lebih. Satu lubang? Tak ada lah. Untuk jadi seorang golfer ni apa sebenarnya yang perlu ada Im? Tak pasal. Betul lah Im. Kita kena tak, sebelum dulu aku tak macam main mahal kan. Tak mahal lah sebenarnya. Tak mahal. RM60, RM70. Takkan iyalah Im. Iya. Dulu dapat naik bagi pun sonok. Kita tak tahu kan sebenarnya kan. RM60 je kan sekarang. Yelah pergi buat orang apa semua. Aku pernah main sekali baru main tak habis. Dah lah kau main lah, aku tak lagak lah. Naik bagi 18 lubang tu RM60. RM60 18 lubang. 100 lebih lah. 100 lebih lah. 100 lebih lah. Tapi dia ada satu ketenangan kat sana je dia main tak ada buru-buru lah. Pukul kejar balik. Yelah. Tapi dia punya triload. Tapi tak pandai lagi lah. Saya kalau orang bagi duit pun pergilah main. Macam saya naik roller coaster lah. Tak main saya. Sebab Rahim pernah bawa dengan saya. Padahal bola tu yang saya minat. Dia punya konsep sama macam kau. Separuh jalan je kan. Balik. Saya minta balik. Dia borak-borak slow aku. Kau mencet tak kaki kau? Dia boleh lah. Itu baik Angah bayangkan. Itu bola tu. Bola tu. Ini pula tahu kau pergi sekejap je tu. Tapi bola tu memang tak boleh juga lah. Dia tak feel tak apa. Itu first kali saya pergi main dengan Rahim. Iman kan kau ada main lagi? Tak ada kan. Dia kan ada feel Iman. Tak ada itu pun.
Im, kat mana? Im, main lain lah. Ikut sekali lah. Tendang lah. Oh, tak boleh lah. Tapi orang China pun sebenarnya berbalik pada minat kan. Minat. Tapi ramai, masa aku main golf tu je, ramai orang. Bila malam je diorang buat full golf. Ramai orang main. Full golf. Masuk pula ya bola besar gitu kat lubang kecil. Tak adalah lubang lain lah kan. Dia ada lubang dia. Kau dia apa? Sebab bila Rahim cakap sampai ke subuh tak masuk. Dia ada lah lubang dia. Dia buat. Kalau saya main dengan Rahim main itulah full golf tu, tendang kalau masuk tasik. Aduh, dah satu kena kawan. Tapi dia memang nak kena lepas tasik tu. Dia ada macam dia ada halangan dia kan. Halangan dia. Okey. Okey Rahim. Tapi kita minat orang berbeza-beza. Janji dia datangkan kesihatan. Takut dia bermusim. Dia ibarat macam gini lah. Kalau saya ajak awak masuk dapur, belum tentu awak nak dapur lagi. Dia kan kalau sukan-sukan yang memang bukan kita punya passion, macam Rahim cakap, dia bermusim. Tahu sangat. Dia macam main, lebih kurang macam futsal kan. Satu ketika tu memang nak main dia. Lepas tu padahal bola dah tu dapat padang. Dah dapat padang habis. Tinggal gitu je. Langsung. Okey, all the best Rahim macam masa tournament tu. Bukan tournament. Tapi dia semangat sebab dia pernah dapat hadiah glove. Sebab tu dia nak main tu. Yalah. Kalau dia dapat glove tu dah tak main, dah kena buat cuci kereta pula. Okey, kita dah sampai penghujung hari ni dan kita nak terus ucapkan terima kasih kepada frontliners kita dan sebentar nanti tengah bersama dengan Dina Nazir dalam Sinar Solo. InsyaAllah besok kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Terima kasih semua.